Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiy karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahu al-azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya'lamu fi du'ahi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersahabat sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamil bin Ibrahim, yang berbahagia SM Saidat Ismail pengurusi Persatuan Penduduk Bidang Perumahan pada Tembak, yang berbahagia Sajid Syahrudin Timbalan pengurusi Persatuan Penduduk Bidang pada Tembak. Saya kenal Sajid Syahrudin ini dah lama, dari mula-mula sampai ke sini tahun 2008 dahulu. Yang berbahagia Sajid Cik Man, pengurusi Surau Perumahan PDAM Padang Tembak, Alai Tongkoso Persatuan Penduduk, Alai Tongkoso Surau, Alai Jemaah Muslimin Muslimat Sekalian rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini, malam Jumaat, malam 5 Syakban 1440 Hijriah, bersamaan 18 Mac 2021, kita panjatkan sedikit puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita berkumpul di rumah Allah ini menunaikan
Semayang fardu maghrib dipimpin oleh tuan imam kita, berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau. Mudah-mudahan kita semua dalam pemeliharaan Allah SWT, sihat walafiat, dan dijauhkan dari sebarang mara bahaya, bala bencana, wabak penyakit, terutamanya wabak COVID-19. Yang mana wabak COVID-19 ini adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, untuk melihat seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, ashkuru am akfur, sama ada kita bersyukur kehadratnya kepada Allah SWT ataupun kita tetap dalam kekufuran. Kekufuran di sini bukan bermakna kafir, terkeluar dari agama Islam, tetapi kekufuran di sini makna kufur nikmat. Sama ada kita bersyukur akan nikmat kesihatan yang diberi Allah SWT bagi kita, ataupun kita tetap menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun ditimpa musibah seperti ini. Maka kalau kita lihat sejarah perjuangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada mula-mula kita lihat sejarah hidup Nabi SAW, dari mula-mula Nabi dilahirkan sampailah kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan cubaan dan dugaan. Ketika usia Nabi SAW dilahirkan pun, keadaan Nabi SAW itu sendiri sudah yatim, macam mana yang kita baca di dalam kitab Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahran ala mashhuril aqwalil marwiyah, tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Jadi Nabi lahir tak macam kita lahir ada mak ayah. Nabi SAW lahir tak pernah melihat ayah kandungnya. Jadi macam-macam lah ujian Nabi SAW daripada berlahir sampailah ke kanak-kanak, sampailah ke remaja. Maka Nabi SAW itu sifatnya ummi. Apa makna ummi? Ummi di sini diterangkan oleh seorang ulama, saya ada terbaca, saya lupa nama dia. Ummi di sini bukan bermakna Nabi SAW itu dijadikan tidak membaca, tidak menulis, bukan bermakna Nabi itu tak tahu apa pun. Gambaran kita orang membaca, menulis tak tahu apa. Macam kita lah, kita tak pergi sekolah. Kalau kita tak pergi sekolah, kita tak tahu membaca, tak tahu menulis. Kita tahu membaca, tahu menulis bila kita masuk sekolah. Kan? Tapi Nabi SAW tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Malah Nabi SAW sebutkan di hadapan Jibril dalam peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Nabi kata pada Jibril, bila Jibril kata Iqra, Nabi kata ma ana biqari'in, aku tak tahu baca. Itulah sifat ummi yang ada pada Nabi SAW. Tapi ummi di sini bermakna Nabi SAW dididik terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham tak? Bagi Nabi SAW dididik terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi boleh jadi seorang tajir, sadiqin aminin, seorang peniaga yang benar lagi jujur. Bagi Nabi ini boleh mengira, walaupun Nabi tak pernah masuk sekolah. Nabi tahu kira. Bila Nabi tahu kira, Nabi bolehlah berniaga. Bila Nabi boleh berniaga, Nabi berniaga dengan penuh kejujuran, penuh keikhlasan. Maka perniagaan Nabi untung.
Dia bukan macam Muharram Safar. Muharram Safar kata ni meniaga, tapi bukan meniaga, opak keremeh. Kerana tengok nak kada sudah betul. Kita pertama kaya dia, pertama kaya. Bukan kaya kerana berniaga, kaya kerana menipu, meropak, menyambut. Maka Nabi SAW sebagai seorang yang ummi, malam ini, malam Jumaat, kita baca surah Yasin. Malam ini, malam Jumaat, dalam Al-Quran ada satu surah, namanya surah Al-Jumu'ah. Dalam surah Al-Jumu'ah ini, ayat kedua Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim." Dialah Allah Ta'ala yang mengutuskan di kalangan manusia yang ummi itu. Jadi ummi di sini, orang Arab ni banyak yang tak boleh baca, tak boleh tulis betul huruf, tapi mereka cawadi. Dan Nabi SAW manusia yang paling cerdik di kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki mereka, wa yuzakkihim. Akan tetapi sebelum Nabi SAW membetulkan orang-orang Arab Quraisy khususnya, yang kita kenali sebagai masyarakat jahiliyah, maka Nabi SAW dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara kaedah Allah SWT mendidik Nabi SAW ialah memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaan dia. Seperti mana ayat yang dibaca awal tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah Ta'ala tak guna perkataan binabihi, birasulihi? Boleh je. Subhanalladzi asra binabihi, birasulihi. Tapi Nabi Allah Ta'ala gunakan perkataan bi'abdi. Pasal apa? Sebab peristiwa Isra Mi'raj ini tak diberi kepada semua Nabi dan Rasul. Nabi ada 124,000, Rasul ada 313 orang. Setengahnya wa rusulan qad qasasna alaika wa rusulan lam naqsushum alaik. Ada Rasul kami ceritakan kisah mereka kepada kamu, wahai Muhammad. Siapa dia? 25 Rasul tu lah, kan? Jadi kalau di sekolah sebelum ni lah, Ustaz datang ceramah di sekolah, Ustaz tu ajak, okey adik-adik, mari kita nyanyi satu lagu nasyid. Lagu apa? 25 Rasul. Ada there is no Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, kan? Dia pun sama nyanyi Ishak, Yaqub, Ayub, Yusuf sampai habis. Kalau tak ada lagu tu, budak-budak ni tak hafal nama Nabi-Nabi, Rasul-Rasul 25. Macam juga nama bulan Islam. Tanya, bulan Islam pertama apa? Muharram. Lepas Muharram, Safar. Lepas Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dia lupa dia nyanyi itu nama-nama bulan dalam Islam. Jadi budak-budak macam tu. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan bihamdihi kerana peristiwa Isra Mi'raj ini tak diberi kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Malaikat bi'abdihi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini saja, Nabi ini saja yang Allah Ta'ala berikan peristiwa Al-Isra
wal mi'raj, yang memperjalankan hamba-Nya bi'abdi lailan, pada waktu malam. Jadi peristiwa Isra ini dan Mi'raj berlaku waktu malam. Bila berlakunya? Waktu malam. Bila bermula malam? Lepas waktu Isya. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kisah Isra ini bermula waktu Nabi SAW sedang duduk sambil macam nak baring tu lah. Nabi di tepi Hijri Ismail tu, Nabi macam nak baring, tapi tak tidur lah, baring. Lepas Isya tu menung. Kenapa? Kerana melihat senario yang berlaku ketika itu. Datang belakang, kalau orang tanya kita apa yang berlaku tak kala Nabi SAW dikurniakan peristiwa Isra dan Mi'raj, senario yang berlaku itu ketika itu menyebabkan Nabi SAW tiap malam lepas Isya terduduk sambil baring termenung di tepi Kaabah, Hijri Ismail. Untuk fikir ke mana hal tuju agama Islam nanti. Pasal itu sebab nampaknya Islam ni tak boleh nak ke mana. Nabi sudah mula ditimpa perasaan kemurungan. Pak saudara meninggal, Abu Talib tak berjaya diislamkan. Isteri tercinta Siti Khadijah pun meninggal. Inilah dua insan yang banyak membantu perjuangan Rasulullah SAW di Mekah ketika itu. Abu Talib sebagai pak saudara mempertahankan anak saudara. Anak saudara yang macam mana? Anak saudara yang dibela dari usia 8 tahun. Sehingga Nabi menganggap Abu Talib ini sebagai abah. Sebab itulah waktu sahabat Nabi tanya, sahabat Nabi ni pak dia meninggal, pak dia tak masuk Islam. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bapa aku ni tak masuk Islam, meninggal dah, macam mana keadaan dia nanti? Nabi jawab, inna abi wa abaka fi nar. Sesungguhnya bapa aku dan bapa kamu dua-dua mesti dalam neraka. Bukan bapa Abdullah tu, bukan. Bapa di sini ialah Abu Talib, pak saudara Nabi. Sebab Nabi dipelihara oleh Abu Talib dari usia 8 tahun. Jadi pak saudara tu dia macam bapa sendiri. Kita pun, kalau kita ni dari kecil dibesar oleh pak saudara, duduk dengan pak saudara, duduk dengan mak saudara, kita panggil pak saudara abah, kita panggil mak saudara mak. Kan? Sebab pak saudara yang pelihara, mak saudara yang pelihara. Jadi pak saudara, mak saudara dah macam mak opak kita sendiri. Meninggal pula Siti Khadijah. Allahu Akbar. Inilah wanita yang menjadi sumber inspirasi. Apa yang Khadijah tak bagi kepada Nabi SAW, semua habis. Kalau angkatlah suami jadi anggota polis, sebagai barisan hadapan berjuang. Kalaulah suami minta barang kemah nak pergi letak dekat arwah, akak bagi tak? Boleh ke hutang pula. Boleh bang, ke hutang tak gaji bulan depan, tebuih balik. Ngangguk saja. Suami tak ada pilihan kan. Bulan depan tak dapat juga. Ya, minta satu lagi, nak minta ke arah tu, tak cukup. Isteri ni, si isteri letak syarat, boleh bang, bulan depan dapat gaji kau tebuih dua-dua sekali.
Suami pun masuk bulan ketiga, ya abang tak cukup duit, minta satu lagi barang nak letak ke arah tu. Apa jawab isteri? Kalau tak, ya 3 bulan betul ni. Boleh sign surat perjanjian. Wah, sign surat perjanjian tak? Bahawasanya kalau bulan keempat tak tembus, jatuh talak satu. Ambil kau. Jangan. Ini Nabi ni, Siti Khadijah, seorang wanita hartawan di kalangan orang-orang Arab Quraisy. Kahwinnya Nabi, semua harta Khadijah diberi pada Nabi untuk diguna pada perjuangan menyampaikan agama Islam. Apa Siti Khadijah tak bagi? Sampai Siti Khadijah wasiat pada Nabi SAW, kalau Jah meninggal nanti, kalau Jah pergi nanti, yang macam tu lebih puas bahasa. Kalau dah tulang-tulang bulan Jah ni laku, dijual, digadai, duit, ada dapat duit, gunalah duit itu untuk perjuangan abang menegak, menyampaikan agama Islam. Tengok sampai tanda tu akak boleh buat. Kalau akak cakap dengan suami, bang, kalau mak mati esok, tulang-tulang mah ni kalau boleh bawa ke orang jual ke, gadai ke, duit tu pakai untuk belanja family bang. Macam boleh buat. Senyum tapi lepas tu kahwin lagi. Hubung dalam hubung merah dah kahwin dengan baru. Jadi nak ceritanya oleh kerana pengorbanan Siti Khadijah inilah menyebabkan Nabi ini, apabila Siti Khadijah wafat, Nabi jadi sangat sedih. Tahun kematian Siti Khadijah dan tahun dan Abu Talib, dia meninggal tahun sama, tak jauh beza. Dipanggil Amul Hazan, tahun kesedihan. Jadi Nabi selalu tiap-tiap malam berisyak tu kat tepi Kaabah tu penuh, fikir pula pasal pemimpin Quraisy. Berani dah tepik, berani dah maki, berani dah hamut, berani dah cecok, sampai ke peringkat cekik leher pun dah. Sebelum-sebelum tu marah juga, tapi sedar malu-alah dengan Abu Talib, dengan Khadijah. Sekarang dua-dua dah tak ada. Nak sergah pun boleh dah, nak maki pun boleh dah, nak apa pun boleh dah, nak bunuh pun boleh dah. Siapa nak kabur Nabi? Siapa nak lindung Nabi? Siapa nak pertahankan Nabi? Itu sebab Nabi duduk di tepi Kaabah tiap-tiap malam, sampailah malam 27 Rajab. Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihi salam. Bagi salam. Bila Jibril salam, Nabi kenal Jibril, ada apa? Malam ni kita nak jalan, kata Jibril. Nak jalan ke mana? Jangan tanyalah, nak jalan tu berjalan lah. Tapi nak jalan ni special punya trip ni, bukan pergi Hanai, bukan pergi Bangkok, bukan pergi Tokyo ni, special trip. Jadi kena perkemahkan diri dulu. Maka Nabi dia operate dadanya untuk kali yang kedua. Kata ulama-ulama pakar sirah, Nabi dioperate malam itu kali kedua. Ada yang kata kali ketiga. Sebab sebelum itu Nabi lagi operate dada. Waktu duduk dengan Halimatus Sa'diyah, operate sekali. Waktu remaja, operate sekali dada Nabi. Nabi dia operate kali ketiga. Malam tu operate kat tepi Kaabah ni, tak payah pergi hospital, tak payah pergi mustasfa, tak payah. Tepi Kaabah dia operate. Nabi dibaringkan, dia operate dadanya, dikeluarkan segala kotoran-kotoran dalam dada hati Nabi, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dibersihkan, kemudian ditaruh nur hikmah, dia balik. Apa yang kita dapat dari peristiwa ni? Nak bersihkan hati, minumlah air zam-zam.
Jadi air zam-zam kalau ada jangan habiskan. Ini dapat air zam-zam berbotol-botol, semalam sebotol, 5 malam habis botol. Sikit-sikit cukup lah. Kata orang tu buat nak lepas hidu lah. Sebab Nabi kata ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu untuk apa yang diminum dengannya. Saya pun tengah mencari air zam-zam sekarang. Buat dia pasal buat air zam-zam ni ada khasiatnya. Ya Allah, dengan khasiat air zam-zam ini yang berkat Nabi SAW ni, berilah kesembuhan. Kalau kita sakit, beri kesembuhan. Dan selesai Nabi, selesai operate, Nabi yang murung tadi datang segar semula, datang semangat baru. Kita nak jalan mana ni? Jibril kata, orang barulah syok nak jalan. Jadi kita nak jalan ni, tapi nak jalan takkan kita berjalan berdua je, mesti ada kenderaan. Nampak? Maknanya dalam perjalanan hidup kita perlu ada kenderaan. Apa kenderaan kita? Ibadah. Itu kenderaan kita. Tiap-tiap kita ni, hidup kita ni adalah perjalanan. Bila perjalanan mesti ada kenderaan. Apa kenderaan kita? Ibadah. Itu kenderaan kita. Ibadah, solat, puasa, semua. Sedekah, zakat, sedekah, baca Quran. Sebulan lagi jumpa bulan Ramadan, semayang tarawih. Alhamdulillah boleh semayang tarawih. Alhamdulillah boleh semayang tarawih. Tapi belum ada perincian lanjut. Boleh buka puasa sekali tak, boleh more sekali tak, itu tak diperinci lagi. Bagaimana? Berapa rakaat? Katanya 20. Nanti pihak pengurusan surau bincang lah, nak buat 20 ke nak buat 8. Kalau ikut pihak menjaga 20 kata dia. Tapi 20 ni biasa masjid buat, surau biasa buat 8 saja. Boleh bincang, tak ada masalah. Dalam dunia dua benda tak boleh bincang. Apa dia tuan-tuan perempuan? Tua mati, itu tak boleh bincang. Lain-lain semua boleh. Kalau dah nekat nak bercerai pun, sampai ke agama, kerana berbincang tak jadi cerai. Tu kata bincang tadi tu saja dia lain tak boleh bincang. Tua tak boleh bincang. Mati tak boleh bincang. Sampai masa mati, sampai masa tua, lain-lain suruh bincang. Jadi kenderaan kita ialah ibadah. Maka Nabi SAW diberikan satu kenderaan istimewa namanya Buraq. Buraq ini kata Nabi SAW dalam hadis bagi begitu, nak kata bagal bukan, nak kata keldai bukan, nak kata kuda pun bukan, entahlah. Tapi kenderaan ini istimewa. Kalau kita pergi kedai gunting orang mamak kan, kedai gunting mamak Hindu kan, mamak Islam lah. Saya ingat dulu pernah kedai gunting, pergi kedai gunting orang Pakistan. Dia taruh dekat kedai gunting tu gambar, satu jenis gambar kuda, ada sayap, mukanya cantik macam Zinat Aman. Tulisan di gambar tu, hadza buraqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah buraq Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya itu adalah imitasi pelukis saja, hakikatnya kita tak tahu. Hanya Nabi SAW dan Jibril saja yang tahu macam mana rupa buraq. Tapi Nabi gambarkan, nak kata bagal bukan, nak kata keldai bukan, nak kata kuda bukan, nak kata apa pun bukan. Tapi berkaki 4, ada sayap, naik buraq, naik buraq. Dan lajunya Nabi SAW kata buraq ini laju, sangat laju, sangat laju, klip mata, sangat laju.
Itu pun makan masa pergi balik itu ini pun semalam juga buruk tu. Tetapi luar biasanya kerana tempoh tu tak lama. Orang Arab dari Mekah nak ke Baitul Maqdis waktu itu memakan masa naik unta berbulan-bulan, 6 bulan. Berbulan-bulan, 6 bulan, 7 bulan. Jadi Nabi diberi waktu istimewa, boleh pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam masa beberapa jam sahaja. Dan diperlihatkan liudurnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu, yang mana kami berkati kawasan-kawasan sekelilingnya. Maknanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kawasan-kawasan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu orang Yahudi nakkan tanah Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis boleh dapat dah. Mereka nak kuasai sampai ke kota Mekah. Tetapi perencanaan itu kalau baca hadis Nabi tidak akan berjaya kerana dihalang oleh Imamul Mahdi. Tak berjaya perencanaan Yahudi itu. Tak berjaya. Tapi bila berlakunya tak tahulah, zaman kita ke, zaman anak kita ke, cucu kita ke, cicit kita ke, entah. Jadi dalam peristiwa Isra' itu, daripada Mekah ke Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis tu, linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepadanya, kepada baginda SAW, sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Mana Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi SAW peristiwa-peristiwa tertentu untuk dijadikan sebagai iktibar dan pengajaran. Yang kita baca banyaklah, kalau nak dihuraikan takut tak cukup masa. Banyak. Nabi lihat manusia mengempan, menghantukkan kepala ke batu sampai pecah kepala, jantung balik, hantuk balik, jantung balik. Nabi tengok pelik. Mahadha ya Jibril. Jibril jawab, inilah orang-orang yang meninggalkan solat. Nabi diperlihatkan golongan manusia di hadapan yang ada makanan yang segar, ada makanan yang busuk. Manusia-manusia itu berebut makan makanan yang busuk, meninggalkan makanan yang segar. Nabi tanya, Mahadha ya Jibril. Jibril jawab, inilah dia manusia yang memilih benda yang haram walaupun ada benda yang halal. Maksudnya manusia akhir zaman ni banyak yang tinggal solat, banyak yang makan benda haram, tinggal benda halal. Khususnya akhir zaman ni. Ya. Baik itu Allah Ta'ala turunkan COVID-19. Perkahwinan dianggap sesuatu yang membebankan, perzinahan dianggap sesuatu yang menyeronokkan. Maka Allah Ta'ala turunkan COVID-19. Tersentak manusia, Allahu Rabbi. Tapi manusia tetap dengan kesombongannya, melainkan sedikit jua. Qalilan ma tashkurun. Sallallahu alaihi wasallam sebut Quran, sangat sedikit di kalangan kamu yang bersyukur. Jadi manusia tetap dengan kesombongannya. Itu. Kemudian Nabi diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang lain. Nabi diperlihatkan satu makhluk menghasut Nabi dari belah kiri, dari belah depan. Jibril kata, pedulikan ya Muhammad, jangan layan. Siapakah dia tu? Yahudi, Nasrani. Tengok cerminan
benda ini pada kita. Yahudi Nasrani tidak akan berhenti menghasut umat Islam supaya meninggalkan agama Islam dan mengikut cara mereka. Mereka tak akan berhenti. Jadi kita jangan terjebak dalam perangkap Yahudi dan Nasrani. Bahaya. Jangan terperangkap. Sebab itu kita tak setuju kalimah Allah diguna oleh orang-orang beragama Kristian, bukan beragama Islam. Sebab nantinya akan timbul kekeliruan. Mudahlah mereka nak menarik orang-orang Islam memeluk agama mereka. Kalau Nabi SAW dan peristiwa itu sahut seruan Yahudi Nasrani itu, habis mereka. Tapi Nabi tak. Jibril kata, jangan layani Muhammad. Nabi tak layan, Nabi buat nak tahu. Nabi tanya, kenapa? Kata Jibril, kalau kamu layan panggilan mereka, umat kamu akan ikut Yahudi, ikut Nasrani. Jujur Nabi tak layan. Kalau tidak, habis kita. So, jangan kita dalam surah pun habis. Tapi begitu pun ada juga yang terreport, ada juga ramai. Kita sini alhamdulillah, kat luar sana mana kita tahu. Dalam Facebook namanya Islam, tulisan di wall Facebooknya menggambarkan dia bukan seorang penganut Islam. Apa cerita ni? Bahaya. Nama Islam Muhammad, nama Islam Ahmad, tapi tulis Facebook, saya tak percaya Tuhan. Bahaya. Itu semua perancangan Yahudi dan Nasrani nak menyesatkan kita umat Islam. Dan banyaklah peristiwa-peristiwa yang lain. Sampailah Nabi SAW berhenti di suatu tempat tak jauh dari Masjid Al-Aqsa untuk berehat. Jibril kata kita rehat dulu sini. Nampak? Maknanya nak ceritakan bahawa manusia ini dia ada rasa penat dan perlu rehat dalam kehidupan. Jangan jadi manusia yang gila kerja. Ada masa kerja, ada masa rehat. Ni tak kerja. Selagi hidup, kerja. Itu kata Nabi. Selagi hidup, kerja. Betul lah tu. Tapi perlu rehat juga. Nabi SAW travel beratus ribu kilometer. Jibril kata, we stop here. R&R, rest and recovery. Rehat dan rawat. Rehat. Diberi hulu kepada Nabi 2 minuman jelur. Ya Muhammad, ambil salah satu. Ni apa? Nabi tanya. Ni susu, ni arak. Pilihlah satu ya Muhammad untuk melepaskan lelah. Nabi ambil susu. Sebab itulah Piramli dalam filem Tuan Nabi. Waktu bapa Oboy lambu lagi pilih Oboy, apa lambu minta? Mau brandy, mau whisky, mau bir, saya mau susu. Kau Oboy mana minum susu? Jangan nak bertembak apa tu. Apa kita nampak kat situ? Maknanya Cowboy Muslim, dia tak minum arak, dia minum susu. Nampak tak? Kita pun fikir, apa Cowboy minum susu? Dia silamu Muslim, takkan minum arak, dia tak susu lah. Jadi Nabi sebagai seorang Muslim, Nabi tak minum arak, Nabi minum susu. Maka Jibril kata, alhamdulillah ya Muhammad. Kalau Tuan ambil arak tadi, habis semua umat Tuan minum arak. Alhamdulillah.
kita umat Islam alcohol free. Pemana alcohol free, tak minum marah. Sampai kemudian Nabi dibawa, dah setakat lagi dibawa sampai Baitul Maqdis, masuk Baitul Maqdis, masuk Masjidil Aqsa. Di sana para Nabi Rasulullah tunggu Nabi nak sembahyang. Pada datang semua dah wafat kan. Tapi itulah dia, namanya mukjizat. Apa makna mukjizat? Lihat balik pengertian mukjizat, peristiwa luar biasa. Bila luar biasa, memang tak logik lah. Orang mati semua tunggu Nabi nak sembahyang. Nabi hidup lagi, yang tunggu Nabi nak sembahyang ni orang mati semua, dead people. Betul tak? Nabi-Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW tunggu Nabi ni nak sembahyang sama. Nabi jadi imam. Apa makna di situ? Nabi adalah penghulu segala Nabi Rasul. Maknanya kita umat Muhammad SAW ni penghulu umat manusia. Walaupun kita ni minal akhirin, dari kalangan manusia yang akhir sekali. Isyak kali payah. Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innaka la tuhibbul mi'ad. Jadi Nabi dipersilakan oleh Jibril jadi imam untuk para Nabi dan Rasul yang menunggu bagi dia di Masjidil Aqsa. Maknanya kita ni jadi umat, kita sebagai umat Muhammad SAW ni, kita adalah penghulu segala manusia. Maka kata nanti yang mula-mula dihisap pun kita,
Daripada masyar nanti kak, kita yang mula-mula dihisab. Dan kita yang mula-mula akan masuk syurga, dipimpin oleh Nabi SAW. Ditunggu, baginda tunggu kita di dua tempat. Satu di Telaga Al-Kawthar, yang kedua ditunggu di hadapan pintu syurga. Dua tempat Nabi dah tunggu kita. Jadi peristiwa Nabi mengimamkan semayang solat di Masjidil Aqsa, di makmum dan para Nabi Rasul jadi makmum kepada baginda itu, menjadi cermin untuk kita. Apa dia? Kita ni the leading human being, kata orang putih. Kita ni manusia yang memimpin. Umat Islam kena jadi umat yang manusia yang memimpin, bukan dipimpin. Jadi ciri manusia memimpin ialah manusia yang memimpin ini dia jadi contoh. Sekarang umat Islam jadi contoh ke tidak? Akidahnya bercelaru, ibadah dia bercelaru, cari hidup dia bercelaru. Macam mana orang nak jadikan kita sebagai contoh? Akidah pun bercelaru. Boleh percaya di mana Allah? Allah duduk atas langit. Bercelaru lah. Syariat pun bercelaru. Tak apa, takat-takat makan RM5 sikit, makan duit termakan RM65 tak apa. Bukan RM500, RM5 je termakan. Kita berasa tak kisah bila maksiat itu berlaku di hadapan mata yang kecil-kecil, kita tak kisah. Tak apa, RM10 ya, tak apa. Sedangkan RM10 tu kalau dicuri pun namanya curi. RM1 pun kalau dicuri pun curi. Tak kira lah. Jangan kira RM1, RM10 tak apa. Yang kita kena ambil perhatian kalau benda ribu-ribu, juta-juta, tu baru kita ambil perhatian. RM10 tak ada apa. Alah, silap kira je. Niaga ni. Jangan tengok bazar Ramadan, kita tengok siapa peniaga yang jujur, siapa peniaga yang menipu. Terperhati tengok. Barang makan semalam, kitar semula, goreng balik, jual balik ke orang. Sepatutnya yang lebih-lebih itu sedekahlah ke masjid untuk buka puasa, untuk murid. Besok, kira besok lah. Tak. Kita goreng balik, kitar semula, goreng semula, jual ke orang. Ni bila punya? Hari ni punya. Wahai, semalam punya. Pasal pucat ni, memang macam tu boleh pucat. Wahai, sebenarnya memang tak pun, memang pucat sebab benda dah semalam punya. Dalam pada menipu, 2 kali menipu. Dan menipu bekat barang, menipu kat cakap. Macam mana kita nak jadi contoh umat dan wasatah? Bab syariat pun menipu, bab akhlak pun menipu juga. Mesti pandai berbohong, mesti pandai berberak, tetapi jangan sampai air pecah terbelah. Dalam maksud itu ya, nak cerita kan, orang kita ni menipu cukup pandai. Sebab kata perhatian, kalau kita tak bohong, tak tipu, jujur, kita dipijak. Tapi kalau kita bohong, kita penipu, orang pandang tinggi pada kita. Tu kata perhatian dalam filem Bujang Lapuk. Ada tipu ramai kan. Dia cerita tipu RM10 tak? RM10 apa barang RM10? RM10 zaman tu macam sekarang lah, RM50 mahal.
Bayangkan UMI kena tipu RM500 mengejar cipta palsu. Macam tak payah sebut Ustaz Kamil lah, sebut saya lah. Sebut Ustaz Kamil gerak, sensitif lah. Bayangkan tipu. Nah, jadi orang mulia, terhormat, mesti menipu. Jangan jujur. Jujur orang bijak kita mah. Nah, itu ya. Macam mana orang hormat kat kita? Kita akhlak tak ada. Memanglah kita tak setuju orang bukan Islam pakai kalimah Allah. Tapi itu bukan lesen untuk kita pergi serang rumah ibadah mereka, pergi serang gereja, nak runtuhkan gereja. Itu bukan cara orang Islam. Itu bukan akhlak Nabi. Akhlak kita ni berbuat baik kepada orang, walaupun orang buat jahat kepada kita. Mana pernah Nabi balas kejahatan yang kena kepada baginda dengan kejahatan juga? Nabi tak pernah balas. Cuba baca sejarah tengok. Nabi kena cekik. Ada Nabi cekik pada orang? Tak ada. Ada Nabi tubuh pada orang? Tak ada. Ada Nabi peneranjang orang? Tak ada, tuan. Malah Nabi doakan, Allahumma hdihim bi'annahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka kerana mereka tak tahu. Sepatutnya kita macam tu lah. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka. Kalau mereka nak pakai kalimah Allah, biarlah mereka pakai kalimah Allah sebagai orang-orang Islam. Berilah hidayah kepada mereka supaya mereka memeluk agama-Mu, Ya Allah. Oh, betul akhlak kita orang Islam. Sampai Masjid Al-Aqsa, Nabi dibawa naik Mi'raj dari satu tempat sekarang ini dikenali sebagai Al-Qubbatus Sakhara. Dia Masjid Al-Aqsa tu, kan kita nampak dia ada satu bangunan yang berkubah emas. Kebanyakan orang menyangka itulah Masjid Al-Aqsa. Itu bukan. Tapi dia dalam kawasan kompleks Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni dia besar kawasan dia. Maknanya kata siapa-siapa semayang dalam kawasan Masjid Al-Aqsa tu akan dapat kelebihan semayang Masjid Al-Aqsa pahala 500 kali ganda berbanding semayang di masjid-masjid lain. Kalah dengan Masjid Al-Haram 100,000, kalah dengan Masjid Nabi 1,000. Dan tengok orang Palestin banyak semayang di atas kawasan lapang, kan, di Masjid Al-Aqsa tu. Sebab itu bila mereka tak boleh masuk Masjid Al-Aqsa, mereka tak marah. Pasal kan Israel tutup bangunan Masjid Al-Aqsa, tak bagi orang Palestin masuk. Kau dah semayang jemaah, kau jangan masuk masjid ni, ini kabilah tutup. Mereka semayang ni tengah kawasan lapang di tengah padang dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Dapat kelebihan 500 kali ganda. Sebab itu kawasan masjid. Dan kubah emas itu sebahagian dari kawasan Masjid Al-Aqsa. Kubah emas yang kita tengok gambar kan, di situlah Nabi di Mi'raj kan. Ada batu dalam tu. Ada batu dalam tu. Batu tu nak ikut Nabi. Jibril kata, kau duduk situ, jangan ikut. Aku nak ikut, aku kasih, aku sayang kepada Muhammad, aku nak ikut dia naik. Kau jangan ikut, duduk situ. Terapung batu tu. Apa ini? Tapi disiminkan. Sebab aku disiminkan, takut manusia pergi lawan, tengok manusia jadi takjub. Bila takjub, orang kita orang Islam ni bukan semuanya yang faham. Yang tak faham tu, dia jadikan batu itu sebagai pemujaan. Jadi syirik lah kan. Disimin batu tu. Jadi batu tu terapung sebenarnya, disiminkan. Jadi supaya batu tu tak nampak terapung batu. Dia nak ikut, tak boleh. Bodoh situ, terapung batu tu. Nabi pun naik. Baca kan, naik langit pertama, kedua, ketiga, jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, last sekali
sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Satu tempat di atas langit ketujuh, atas dah sekali. Di situ Jibril kata, ya Muhammad, teruskan perjalanan tuan ke atas lagi. Saya sampai sini saja. Nabi Muhammad tanya, Rasulullah tanya, ya Jibril, kenapa tak nak ikut? Kenapa saya sendiri ke atas, tuan tak ikut saya? Kata Jibril, kalau saya ikut tuan naik ke atas, saya akan terbakar hangus. Apa maknanya? Maknanya Nabi ni Allah Ta'ala beri keistimewaan di tempat yang tak ada apa-apa udara, tak ada apa-apa kosong, Nabi boleh naik ke atas. Baca dalam ayat Quran, satu ayat Allah Ta'ala ceritakan manusia ni sampai satu masa ada kawasan di langit yang sangat kurang oksigen, manusia akan rasa dada ni sesak. Apakah kawasan ni? Kawasan atmosfera bumi lah. Bumi kita ni, bila kita naik udara, naik ke terbang, naik, dia kan sampai satu masa udara tu sangat tipis, sampai kita rasa sesak nafas. Kalau tak percaya, tanyalah kawan yang pergi panjat bukit, panjat gunung. Ada kawan kita yang sampai ke pergunungan Himalaya. Bila naik ke sana, memang udaranya sangat tipis. Sangat tipis. Kalau tak cukup stamina, itu di situ. Belum naik atas ni, kalau naik atas lagi langsung tipis lagi. Tapi Nabi boleh naik sampai ke atas tanpa oksigen. Itulah dia namanya mukjizat. Benda biasa. Nabi boleh naik ke kawasan yang tak ada oksigen, tanpa oksigen. Kita boleh. Jadi duduk dalam bilik hampa gas, bertiup, tak ada oksigen, sekejap je pengsan terus, mati terus. Sebab tak ada oksigen. Bila tak ada oksigen yang kita hirup tak ada, otak jam, mati terus lah. Tapi lagi boleh naik ke atas lagi, sampai satu tempat diseru At-tahiyyatul mubarakatus. Nabi melihat keagungan zat Allah SWT. Nabi sebut At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka Allah Ta'ala beri salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu. Nabi jawab balik, Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-salihin. Persoalannya, adakah itu suara Allah? Wallahu a'lam. Sebab kita percaya sifat Allah kalam. Apa sifat Allah yang 20? Sifat yang ke-13 kalam. Sifat ke-20 qauluhu mutakalliman. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Berkata-kata Allah tak perlu suara, tak perlu huruf. Itulah berkata-kata Allah. Maka suara itu, adakah suara Allah? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Tapi itulah dia, suara. Allah Ta'ala beri salam pada Nabi. Nabi jawab beri salam. Nabi dibawa menziarahi syurga dan neraka. Lepas tu kita berbincang dalam hadis. Kalau kita buka hadis, tidak ada dalam hadis Isra Mi'raj Nabi menceritakan bagaimana zat Allah. Sebab apa? Zat Allah ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak akan sama dengan sesuatu apa yang wujud. Nabi tak nak cerita lah. Nabi nak cerita macam mana? Yang Nabi boleh cerita keadaan di syurga ni macam mana, ada sungai, ada susu, ada sungai susu, ada sungai madu. Nabi cerita dalam hadis tu, cantik di syurga. Tak tergambar kecantikan syurga itu dibanding dengan kecantikan dunia. Boleh sebut, Nabi sebut dia ada dalam syurga ada sungai susu. Kita cuba imagine macam mana sungai susu ha? Sungai boleh bayar, sungai susu boleh bayar.
Sungai Pusu boleh kan? Sungai Pusu kat Gombak boleh. Sungai Pusu. Sungai Susu boleh. Sungai Madu tak boleh nak bayar kan? Sebab tu dibuat lagu Teratai Layu di Tasik Madu. Tu kena tanya pencipta lirik lagu pula bermakna kan? Teratai Layu di Tasik Madu. Tanya dia, jangan tanya saya. Macam tu umpur Sungai Madu. Tapi boleh bayar lah. Kita boleh bayangkan sebab syurga adalah makhluk ciptaan Allah. Dia boleh bayar. Neraka tu sumpur. Di syurga Nabi disambut oleh malaikat perempuan, beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Senyum je, muka ada senyum. Tuduh yang mati lah. Hutang habis, muka ada senyum. Semua hutang settle, muka ada senyum. Pergi neraka pula disambut oleh malaikat Malik Sabaniah dengan muka yang garang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh, masyaallah. Suara kalah penyerah. Malaikat Ridwan suara kalah Sulaiman. Lembut. Ya. Masuk neraka tengok pula, ya Allah, Nabi bila cerita keadaan neraka pada Siti Fatimah, Nabi menangis, Siti Fatimah pun menangis. Pasal apa? Sebab banyaknya penghuni neraka itu dari kalangan kaum wanita. Ini cerita benar kak? Minta maaf. Nabi nangis pasal apa? Maknya perempuan, anaknya perempuan. Nangislah Nabi tengok perempuan banyak dalam neraka. Yang macam ni pun ada, yang macam tu pun ada. Kalau nak cerita trauma kak weh. Itu pun ada juga lelaki nak jadi perempuan. Bila kita nak tangkap, saya nak murtad, nak keluar dari Islam. Patutnya sedar lah. Baiklah, saya balik ke pakai jalan. Habis macam mana? Benda yang dah hilang macam nak ni? Boleh cari yang orang mati punya, pasang balik, pokok hidup balik dengan izin Allah. Ini berlaku. Saya dah baca tak? Betul, saya bukan gurau. Ada berlaku. Ada berlaku satu hamba Allah ni, dia dapat benda tu lah daripada orang mati, pasang balik elok dengan kuasa Allah. Jadi kalau kita betul nak balik ke pangkal jalan, nak jadi lelaki balik, benda dah hilang, cari yang orang punya, pasang dengan kuasa Allah, jadi balik. Inilah lelaki sebenar. Bukan tak boleh. Boleh tak kak? Boleh. Yang penting nak balik ke pangkal jalan. Ini dah nak keluar dari Islam. Allahu Akbar. Tahu tak nikmat Islam, iman Islam tu tak diberi kepada semua orang. Sebab itu Nabi menangis tengok perempuan ni, kaum wanita banyak dalam neraka. Nabi menangis. Cerita sikit tadi mampu menangis juga. Sebab tu kita selalu berdoa, ya Allah, jauhkan, jadikanlah kami, ya Allah, waj'alna min ahli jannah wala taj'alna min ahli nar. Jadikan kami dari ahli syurga, ya Allah, dan jangan jadikan kami dari ahli neraka, ya Allah. Sebab azab neraka ni, kena api melecur pun sakit, dosa api neraka. Api dapur gas kita tu kak, kena kat tangan kita pun bau api gas, dapur gas, belum api neraka. Ya Allah. Api neraka tu kalau jatuh dekat hutan tepi padang sasar kita ni, lentung habis. Api neraka tu setebis je, tak payah banyak, setebis je jatuh. Api jatuh dekat kawasan kita ni, habis kita semua, tak ada lari. Itulah dia api neraka. Belum lagi seksa neraka, waliyahzubillah. Maka Nabi SAW sebelum balik, Nabi SAW diberikan oleh Allah SWT hadiah untuk bawa balik. Apa dia? Semayang 50 waktu boleh. Nabi pergi melawan Allah SWT tak biarkan Nabi balik kosong. Apa maknanya?
Maknanya kalau orang datang melawan kita, jangan biarkan orang melawan itu pulang dengan tangan kosong. Orang datang ziarah kita, kita tahu rumah kan. Macam saya malam ni lah, saya datang jumpa tuan-tuan, makanan-makanan tu kan ada lebih kan, tak tahu lah begini. Tu maksudnya, janganlah biarkan saya balik dah jalan macam ni, macam itik jalan kosong je, air tak ada, makanan tak ada, jajan tak ada. Sampul tu saya tak tanya lah, saya tak harap pun, tapi makan tu lah kan. Jadi bila tetamu datang rumah kita, berikan sedikit. Kok ada apa-apa, buat balik. Kalau kita melawan orang, kita tahu rumah. Tapi kalau di hospital, janganlah pula. Kita di hospital tengah terbaring, orang datang melawan kan, misi tolong bagikan siap apa yang ada makanan saya terpilih, bagi kat orang melawan ni. Jangan tentu pula, itu tak betul. Ni cerita sehat melawan orang sehat. Itu maksud dia. Berilah apa-apa. Setidak-tidaknya anak-anak yang ikut tu berikan sikit lah, RM1 ke RM2 ke, sonok budak tu. Kita mayat pun sonok tengok, Ustaz ni datang sekali rumah dia, anak kita dibaginya RM2, RM5 buat beli jajan. Nampak? Maka Allah Ta'ala beri Nabi hadiah dan sakwati. Ini dia pistol bawah. Itu bukan cerita Nabi, itu cerita orang bakal kaya. Terima kasih saya ucapkan tuan-tuan kerana membawa bahan nasi balik. Tuan-tuan, dengan pemerhatian tuan-tuan, saya akan berikan hadiah dan sakwati. Pusing balik semua, pistol bawah. Jangan lebut lagi habis semua. Itu cerita 69. Nabi diberi apa dia tadi? Hadiah oleh Allah SWT, solat 50 waktu. Nabi terima dengan baik. Sifat tetamu bila menerima hadiah dari tuan rumah, tak pernah tanya. Macam saya lah, saya datang kan, satu apa pun tak dapat, makan tak dapat, siapa tak dapat. Saya tanya Ustaz, tapi apa suruh pada tembak ni, aku ceramah-ceramah ni satu apa pun tak dapat. Apa ni Syekh? Itu bukan sifat akhlak Nabi. Nabi terima dengan baik. 50 waktu sayang ni, Nabi tak komplain, Nabi terima dengan baik. Jadi kita sebagai penceramah ni, akhlak penceramah, apa yang diberi oleh tuan rumah, kita terima dengan baik. Pernah satu ketika saya tak dapat apa pun. Ceramah di satu surau, lama dah cerita ni, satu apa pun tak dapat. Dapat makan je. Saya tak komplain. Relax. Wah, 7 bulan tu, 21 bulan, 20 bulan, poket dah kering. Datang jauh-jauh ceramah, satu hapu tak bagi. Biar tak tanya, saya tak tanya pada pengajar ni apa ni cerita, saya datang jauh-jauh ni beratus kilometer, datang ni satu sen tak bagi. Itu bukan saya. Akhlak kita sebagai tetamu, bila tuan rumah beri apa-apa, jangan tanya, bersyukur dengan apa yang ada. Dia ulurkan air. Kita datang jauh-jauh ni, kita datang jumpa saudara kan, saudara di jauh lah, datang jauh-jauh ni, dia ulurnya dikering dengan TO je. Celaka betul. Itu ke akhlak Nabi? Tak. Syukur Alhamdulillah. Ada juga rezeki kita TO dengan dikering. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Itu akhlak Nabi. Akhlak Nabi tu. Nabi pun bawa 50 waktu semayang. Turun lah balik, dah selesai turun lah. Jumpa Nabi Ibrahim, ya Muhammad, macam mana jumpa Allah Ta'ala ni? Alhamdulillah, semua okey. Turun lagi, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya, ya Muhammad, dah jumpa Allah Ta'ala macam Nabi Musa ni? Cerita dia, Nabi Musa ni nak jumpa Allah, nak tengok Allah. Nabi Allah kata tak boleh. Cakap boleh, tengok tak boleh. Nak tengok juga, rupa punya Allah. Okey, kata Allah Ta'ala, kamu tengok mungkin. Kalau mungkin terbuka-buka, kamu tak pengsan, itulah aku. Quran ni, Quran kita ni. Nabi Musa tengok je,
bergong macam gebuk bumi. Nabi Musa pengsan tu. Nampak? Nak ceritakan pada Nabi Musa, kamu takkan mampu melihat aku, wahai Musa. Sebab bila kamu tengok benda itu pun kamu dah pengsan. Nampak? Bila Nabi Musa cemburu dengan Nabi Muhammad SAW. Tanya jumpa Allah Ta'ala macam mana? Tanya sini je. Macam mana? Alhamdulillah. Ada apa-apa bagi tak buat balik? Ada. Apa dia? Sembahyang 40 waktu. Ya Muhammad, pergi minta kurang kepada Allah. Minta kurang. 50 waktu ni banyak ni. Banyak ni 50 waktu banyak ni. Dia minta. Nabi pun turun naik. 9 kali turun naik. Sampai tinggal 5. Lalu Musa tanya, berapa yang tinggal sekarang? 5. Ya Muhammad, 5 tu pun banyak. Kau tengok muka kau, kau tengok rupa kau, kau tengok rupa aku. Besar kau mana, besar aku mana? Cuba kau banding kau dengan aku. Kata Musa, aku ni besar kamu kereta. Aku diberi oleh Allah semayang 2 waktu je untuk aku, rumah aku pun tak boleh buat 2 waktu je. Engkau yang tercik meter 5 waktu. Banyak tu. Kau minta lah kepada Allah. Kau boleh dapat uang ni. Cancel langsung tak apa. Itu tak saya tambah lah. Cancel saya tambah lah. Tak kuat. Segan. Nabi segan. Nabi kata, ya Musa, aku segan lah. Nabi Allah Ta'ala malu kan. Berulang kali pergi. Malu. Maka suara menyeru, wahai Muhammad, satu semayang yang kau buat sama dengan pahala dia 10 semayang yang asal. Makna semayang 5 tu pahalanya sama dengan 50 waktu yang asal. Jadi selesailah. Turun balik Masjid Al-Aqsa, semayang lagi sekali dengan para Nabi dan Rasul. Lepas tu perjalanan pulang, pergerakan pulang ke Pengkalan. Kan? Betul lah. Pengkalan Nabi dekat Mekah kan? Pergerakan pulang ke Pengkalan. Sampai di Pengkalan sebelum subuh. Nampak? Sebelum subuh. Maksudnya ini memang sangat luar biasa. Sampai hari ini tak ada manusia boleh buat benda. Ada manusia boleh naik ya, sampai ke angkasa lepas tu tanpa oksigen. Tak ada. Ada manusia boleh pergi ke planet lain ya. Sampai hari ini tak ada. Paling jauh pun katanya bulan. Katanya kita pun tak tahu betul ke tidak. Sebab ada teori mengatakan peristiwa manusia mendarat di bulan itu sebenarnya peristiwa bohong. Satu propaganda Amerika untuk mengalahkan Soviet Union dalam perlumbaan angkasa. Wallahualam, kita tahu betul ke tidak. Neil Armstrong jejak kaki di bulan, Allah saja yang maha mengetahui. Kita tahu. Tapi tak ada manusia yang boleh melepasi atmosfera bumi. Tak ada. Melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Dan Nabi sampai balik ke Masjidil Haram sebelum subuh. Itulah dia mukjizat namanya. Nabi sampai balik sebelum subuh. Nabi sampai subuh. Lepas Nabi sampai subuh, Nabi termenung seperti malam sebelumnya. Termenung tepi Kaabah. Termenung sampai ke pagi, termenung. Macam lagu tahun 90-an tu, aku tak mengerti apa yang ku rasa. Kata, macam mana kau cerita ni? Nabi fikir, macam mana kau cerita ni? Kalau orang tanya, macam mana kau cerita? Nabi sampai Abu Jahal menyapa Nabi. Ya Muhammad, duk menung pagi ni, apa apakah tak ada, duk mikir cerita malam tadi. Cerita apa? Cerita aku berjalan. Dari mana? Dari Masjid Haram ni. Ke mana? Masjid Al-Aqsa. Lepas tu naik ke langit, jumpa Allah. Lepas tu turun balik, pergi syurga neraka. Lepas tu turun balik ke Masjid Al-Aqsa. Lepas tu balik ke sini. Sampai balik
lepas sebelum subuh tadi. Oh, malam tadi bergerak, malam tadi lepas isyak sampai balik sebelum subuh. Betul ke kau ni Muhammad? Betul. Kata Abu Jahal, kalau kau panggil semua orang Mekah datang berkumpul di sini untuk dengar cerita kau ni, kau boleh cerita tak? Boleh. Kata Rasulullah. Baik. Abu Jahal nampak ini peluang untuk mempersenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang Mekah. Balik. Datang kumpul orang ramai. Okey, kata Abu Jahal. Baik Muhammad, semua orang Mekah ada berkumpul di masjid ni, di keliling Kaabah ni. Kamu ceritalah cerita kamu malam tadi. Nabi cerita from A to Z. Nabi cerita. Cerita. Ada datai mulut tanya, ya Muhammad. Ya tuan. Tadi tuan kata tuan sampai ke Masjid Aqsa. Ya tuan, betul. Baik, kalau tuan betul sampai Masjid Aqsa, boleh tak tuan ceritakan berapa Masjid Aqsa ni tingkap berapa, pintu berapa, kipas berapa, aircon berapa, lampu berapa, pintu berapa, kapet rupa macam mana? Celaka punya soalan. Itu soalan tanya. Kalau kita barat lah itu kan, penumbu makan dia bodoh. Celaka. Banyak benda dia tanya, itu tanya. Jadi Nabi nak jawab ni sebab Nabi tak melihat secara detail. Macam kita, macam saya lah, macam penceramah saya ni mungkin lah dah biasa datang ni. Yang lain tu purpose time datang suara ni dia perhati tingkap berapa, kipas berapa, lampu berapa. Ada? Tak ada tuan. Jadi Nabi bersyukur lah. Maka Allah Ta'ala tunjukkan di hadapan Nabi SAW, rupa di hadapan Nabi ni, rupa Masjid Aqsa tu satu persatu, zoom in, zoom out, semua nampak. Nabi cerita Masjid Aqsa ni jadi. Betul lah Pak Muhammad, kau memang betul-betul tahu Masjid Aqsa ni rupa macam mana. Ini cerita kau dia betul ni. Tapi ada juga yang tak percaya. Sampai orang beriman pun, pengikut Nabi pun ada yang tak percaya. Betul ke Rasulullah ni? Betul ke ni? Kau dia buat cerita bohong ni? Baik, sebab dulu kita ni, kita jadi pengikut ni, tiba cerita macam ni pula. Tak jadi ni. Jom kita tanya sahabat kita yang paling rapat dengan Nabi. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar. Baik, kita pergi jumpa Abu Bakar, tanya dia. Betul Abu Bakar tak ada di situ, ada di rumah. Ya Abu Bakar. Waalaikumsalam. Ya Abu Bakar. Apa dia? Heboh dah di kota Mekah ni. Apa dia? Nabi kita kata ni macam ni. Kami ni jadi macam tak percaya lah. Jangan-jangan Nabi kita ni berbohong lah. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Wahai sahabat-sahabat, Nabi kita ni tak pernah bohong. Kalaulah Nabi kita ni cerita benda yang lebih hebat daripada itu pun, aku tetap percaya. Sebab Nabi kita tak pernah bohong. Apa maknanya pengajaran di situ? Maknanya kalau kita ni tak pernah bohong, kita ni dipercayai. Kita cerita bohong pun orang kata betul. Apatah lagi kalau kita cerita benda yang betul. Tapi kalau kita buat bohong, cerita bohong, orang tak percaya. Cerita benar pun orang tak percaya. Jadi apa pengajarannya? Jadilah orang yang jujur. Itu. Jadi orang jujur. Jangan pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Jujur. Suami pun kalau nak kahwin lagi satu, jujurlah dengan isteri. Jangan takut-takut. Ni pusing sana, pusing sini. Dalam sekali lebih usaha, lebih mudah minta maaf dari minta izin. Macam tu pula. Ada yang bohong-bohong sebelum ni. Isteri memanglah memaafkan, tapi isteri akan hilang rasa percaya. Nak ambil tu. Ya, Ustaz tak payah hantar. Nah, ambillah handphone balik. Nak ambil cerita pun. Dulu hantar kertas. Lagi hantar handphone tu pun. Sebab aku tak buat handphone. Jadi tu dia cerita Al-Isra' wal Mi'raj.
pengajaran-pengajaran yang banyak kita dapat. Ya, jadilah manusia yang jujur, jadi manusia yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah manusia yang akhlaknya seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Susah ke senang ke kita itu dia. Itu pengajaran yang terdapat dari Isra Mi'raj yang menjadi motivasi kepada Nabi SAW dan kepada kita semua umat Islam. Jadi itulah dia. Sedikit kupasan yang sebenarnya saya nak sambung sampai pukul 11.30, tapi Ustaz Kamil kata tak boleh. Dia dapat handphone tu dulu kertas lah. Lagi 5 minit Ustaz. Saya dulu dapat selama-sama macam ni bukan hari ini je, daripada dulu 24 lebih je hantar. Ustaz lagi 5 minit. Kertas. Sekarang canggih handphone tu prestige. Tak payah ambil lagi handphone. Jadi itulah dia untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam majlis ilmu yang lain, mengupas peristiwa-peristiwa yang lain, mengupas ilmu yang lain. InsyaAllah kalau ada semua di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insyaAllah lain masa dan kita akan bertemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.